Selepas saya ditanya saya seminggu, dia kata one operation, saya kata dah sihat dah. Maknanya Ya healing Allah, crisis dalam masa 1 minggu yang pertama saja. Selepas tu okey. Lepas okey, baru saya tanya, baru dia beritahu, dia takut saya marah. Okey, dia kata macam ni kita kena beli untuk saudara-saudara lah. Alhamdulillah. Maknanya abang satu pantang boleh buang. Boleh buang satu pantang. Lepas boleh buang lah. Akan ada 2 pantang. Yang pertama saham, yang kedua produk kesihatan. So rasa abang kena buang satu pantang lah. Saya kena buang saham. Ini mau saya terima lah. So alhamdulillah, berbalik kepada Puan Latifah, apa komen terhadap this BioVelocity? Apa pendapat? Alhamdulillah sangat. Bagi yang ingin nak mencuba BioVelocity ni, saya sarankan jangan ragu-ragu lah. InsyaAllah yang untuk yang ada penyakit macam saya, asma, boleh cuba benda ni. Memang insyaAllah dengan kuasa Tuhan, insyaAllah penyakit tu akan berkurangan. Hanya proses dia, proses pemulihan berbeza mengikut individu. Macam Kak Ifah, terus on the spot terus. Suami healing crisis dulu, Ya. Macam saya dalam masa sehari tu memang saya akan muntah lendir saja. Muntah lendir sampai pagi besok tu. Tapi kalau saya selalunya muntah, saya kena inhale. Sebab bila dah batuk muntah, jadi lagi penat, lagi penat. Tapi yang saya perasan, bila saya dah muntah tapi saya tak payah inhale. Tu yang mana kata satu perubahan yang sangat baik. Lepas tu terus tak pakai dah inhaler saya. Alhamdulillah. Inhaler saya tu saya beli yang Seritype tu, harga dia satu je 140. Satu? Ya. Dos tinggi? Ya, dos tinggi. Sekarang saya cuma ada bawa tapi tak payah gunalah. Amboi, dah tak nak guna dah tu. InsyaAllah. Lepas tu ada dia orang cakap dah tangkap gambar pakai spek mata hitam ada. Sebenarnya benda ni meningkatkan kualiti kualiti hidup. Kalau dulu kita sakit, nak jalan ajak pergi mana-mana pun saya tak nak. Ya. Saya tak nak ajak pergi just go belakang rumah pun saya tak nak, sebab saya semput. Kan? Jadi bila dengan BV ni saya rasa kualiti hidup saya lebih bertambah dan saya lebih yakin. Dan kita rasa bila kita boleh bercakap macam ni pun dan alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Betul. Kak Ifah ada tak share dengan, yalah kita berniaga kan? Berniaga dekat GM pula tu, satu tempat yang besar. Ada tak Kak Ifah share pada kawan-kawan yang lain? Pelanggan saya banyak. Bila dia orang datang ada masalah, mesti recommend kan? Saya akan recommend lah. Yes, alhamdulillah. Sebab saya dulu tak macam ni. Ya. Bila dia orang tengok, ya ke dulu tak macam ni? Betul, saya dulu selalu keluar masuk hospital. Tapi kalau nak saya macam saya guna benda ni. Dan dia orang kebanyakannya berjaya lah, alhamdulillah. Yang asma alhamdulillah. Puan rasa puas hati? Ya, saya. Akhir kata dari saya kepada audiens kita. Terima kasih kepada Bibi yang banyak menceriakan kembali hidup saya. Jadikan saya insan yang lebih bertakwa lagi, bersyukur pada nikmat Allah. Dan terima kasih kepada CDM Sharina yang tak berputus asa bila nak memperkenalkan benda ni pada saya. Bila memang saya mengelak, memang saya tak nak, tapi alhamdulillah hasilnya memang menakjubkan. Alhamdulillah. Itulah izin Allah. Satu tepukan hebat untuk pasangan. Jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Dr. Hasbi bin Harun. Sudah berumah tangga dan ada 3 orang cahaya mata. Sekarang saya bertugas di salah satu klinik swasta di Rawang. Jadi alhamdulillah boleh tak kita mendapat maklumat yang lebih lanjut tentang apa yang terjadi sebenarnya, kehadiran BioVelocity dalam keluarga doktor? Okey. Baiklah, sebenarnya testimoni yang saya nak ceritakan ni adalah daripada ayah saya sendiri. Ayah sendiri. Ayah saya bernama Haji Harun bin Nuh. Beliau sudah berusia 87 tahun ni. Dan beliau sudah mengidap, disahkan mengidap penyakit lemah jantung sudah lebih 10 tahun serta sakit sendi lutut. Dan satu tempoh yang lama doktor Kira 10 tahun. 10 tahun. Dan dia sebenarnya dapat rawatan dan ubat daripada klinik pakar jantung di Hospital Terengganu. Dan saya sendiri sebagai seorang doktor memang saya pantau ubat-ubatan ayah saya. Dan memang saya nampak semua ubat-ubat itu adalah yang terbaik yang dibagi kepada ayah saya. Sudah pastilah seorang anak merangkap seorang doktor memberikan yang terbaik untuk ayah. Dan saya sebenarnya
selama 10 tahun saya nampak perubahan pada ayah saya. Dia semakin lama semakin teruk. Oh, bukan kata bila dah ambil ubat demi ubat dia semakin pulih. Mungkin bertahan. Ya, ubat bagi saya sebenarnya sebagai untuk bertahan lah, bertahan. Okay. Sebab kalau dulu 10 tahun lepas dia penyakit lemah jantung dia tak teruk sangat. Dia boleh berjalan dalam 200-300 meter tanpa semput, tanpa sesak nafas. Tapi makin lama, semakin tahun, semakin lama dia makin teruk semput dia, makin sesak nafas. Maksudnya makin pendek jarak dia boleh berjalan. Oh, okey. Sampailah kira-kira 1 tahun lepas keadaan dia sangat teruk sampai dia nak bangun berdiri pun dia tak boleh. Sangat semput. Maksudnya kalau berdiri pun dia dah tercungap-cungap. Dah mengah. Tak ada tenaga langsung. Tambah dengan kaki dia yang ada arthritis. Lemah sangat kaki. Memang tak ada tenaga daripada kaki dia. Dan selama setahun dia bergantung kepada kerusi roda. Kerusi roda yang elektrik. Oh, maknanya ke mana-mana pun dia menggunakan kerusi roda lah. Ya, betul. Daripada katil tempat dia tidur, bangun nak pergi toilet, nak pergi ke ruang tamu, nak tengok TV, nak pergi ke mana-mana, ruang halaman rumah, nak bercucuk tanam, dia ada kebun kecil dekat belakang rumah. Nak pergi ke kedai runcit, kedai makan yang dekat-dekat kawasan rumah tu, dia naik kursi roda tu aje. Oh, maknanya dah kira tahap 100% lah kata. 100%. Ayah saya ni sebenarnya seorang juru nikah. Masih juru nikah. Pada usia 87. Ya, betul. Dulu dia pesara guru agama. Lepas tu lepas pencen dia jadi juru nikah. And then masih lagi ambil terima untuk majlis akad nikah ni. Dan pernah macam mana keadaan beliau dalam ketidaksihatannya? Jadi sebagai seorang juru nikah ni mesti tugas dijalankan. dia mesti pergi tempat orang kahwin nak akad nikah. Tapi disebabkan masalah dia ni, kita terpaksa usung dia. Papah dia masuk kereta dan ada cucu-cucu ataupun pekerja jiran sebelah tolong bawa dia. Sampai sana papah juga untuk ke majlis akad nikah tu. Tapi kita dapat maklumat yang mengatakan ayah pernah keluar surat khabar. Ya, betul. Pada satu hari, saya rasa itu 2-3 tahun lepas. Dia pernah masuk hospital sebab semput, ada cecair dalam paru-paru dia dengan kaki bengkak disebabkan lemah jantung ni. Dan ketika itu memang ada appointment untuk majlis akad nikah. Jadi terpaksa pengantin tu datang, rombongan pengantin tu datang ke hospital. Terbalik kan? Majlis akad nikah tu. Pengantin tu sungguh-sungguh nak kahwin. Ya, itu keluar page pertama pula tu memang special. Maknanya kat sini masalah tu sangat serius sehingga tak boleh pergi dulu majlis nikah, lepas tu ke hospital. Tak boleh dah kan? Sangat serius. Tak boleh, doktor tak bagi lepas. Tak boleh keluar, walaupun nak minta keluar tak boleh. Sebab teruk keadaan. Orang nikah kena suruh nikah juga kan? Wajib. Barang baik jangan tanggung. Ya, betul. Jadi doktor lah kita rasa apa pendapat sebagai seorang doktor dan seorang ayah, macam mana boleh berlakunya pertemuan dengan BioVelocity? Mungkin doktor boleh share dengan kita? Sebenarnya produk BioVelocity ni diperkenalkan oleh kawan baik saya lah, iaitu Razali, kepada isteri saya. Produk ni dikenalkan pada saya dan isteri saya. Dan pada awalnya saya sebagai doktor biasa benda-benda macam ni skeptikal sikit. Saya search dalam Google, saya cari testimoni, saya tengok. Maknanya doktor buat research dahulu. Saya kaji dululah. Sebab sebelum ni pun memang banyak saya bagi makanan tambahan pada ayah saya, ubat-ubat, kadang-kadang peralatan, tapi semuanya dah macam tak banyak membantu. Jadi kali ni pun sama juga. Saya tengok, tapi lepas saya tengok dalam YouTube banyak testimoni yang macam ayah saya dan penyakit-penyakit lain, saya pun percaya. Maknanya doktor search internet, Google apa semua mengenai BioVelocity. Ya, betul. Kajian. Sebab doktor dia kena ada bukti fakta baru dia baru sesuai dengan profession sebagai seorang doktor sebenarnya. Jadi saya pun ambil keputusan nak bagi hadiah kepada ayah saya. Pada ayah mula menggunakan BioVelocity. Pada hari raya hari tu saya bawa balik dan saya bagi kat dia. Hari raya lepas baru ni.
Baru lagi lah. Baru beberapa bulan. Dan masa tu saya pun sebenarnya tak bagi harapan yang tinggi pada ayah saya. Saya pun susah juga nak percaya. Saya cuma cakap kat dia, ayah pakailah lapik tilam ni, mungkin tidur lebih lena ke, pagi esok mungkin lebih bertenaga ke. Macam tu lah, cubalah pakai. Ayah saya pun terimalah. Maknanya masih ragu-ragu, walaupun hadiah masih ada sedikit ragu-ragu. Saya tak nak kalau saya cakap lebih-lebih nanti tak jadi apa, dia kecewa. Betul. Dan Kita berikhtiar. Dan saya sendiri pun sebagai doktor pun kadang-kadang rasa dah tak mampu nak buat apa-apa pada ayah saya sendiri. Dah habis ikhtiar. Saya rasa dah habis ikhtiar. Lepas tu saya balik KL hari Selasa, Rabu, Khamis. Kiranya 3 malam. Hari Jumaat pagi tu saya tengok ada miss call pagi-pagi, dan pukul 7 lebih, pukul 8 ada miss call 3 kali daripada ayah saya. Doktor terkejut tak masa tu? Yalah pagi-pagi ayah telefon kan? Saya sangat terkejut. Saya suspend. Saya suspend sebab ayah saya ni dia tak akan telefon saya. Dia tak akan telefon. Kebiasaan ayah untuk call doktor lah. Kalau saya tak balik sebulan ke 2 bulan, dia tak akan telefon. Unless kalau ada emergency. Yang tu yang saya takut. Emergency macam kematian adik-beradik ke, saudara mara terdekat. Kalau ada kahwin pun dia tak akan call pagi-pagi. Mesti siang-siang ke malam. Jadi saya takut nak call balik. Saya takut terima berita buruk. Tiba-tiba dia call lagi. So saya jawab lah. Ayah saya cakap, saya dah translate lah sebenarnya bahasa Terengganu. Translatekan ke bahasa baku Okey. Dengan rasminya doktor mentranslate bahasa Terengganu. Dengan nada dia macam nak marah. Dia tu tanya, B, bila ada produk ni, bila orang jual produk ni, dia tanya. Saya kata, produk ni lama dah, dekat setahun dah, tapi baru dapat kata. Apa mudak kabo? Keluar dah. Bahasa Melayu, bahasa dia, apa dok balik awal-awal, gitu-gitu. Lepas tu berat nanangmu. Lepas tu saya pun takut dah. Pasal apa ke, ada side effect ke apa kan? Saya takut juga. Sebab saya tengok sebelum ni ada testimoni, ada side effect kan, dia punya healing crisis kan. Okay. Saya pun cakap, tanya baik-baiklah, kenapa ya? Hari ni ayah boleh berjalan, kata. Subhanallah. Satu tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Berapa hari doktor? Saya hari tu memang terharulah, rasa macam tak percaya. Saya pun sendiri pun tak ingat bila kali terakhir dia boleh berjalan sendiri. Subhanallah. Saya rasa memang macam tak percaya. Saya rasa seronok sangat, gembira, sedih pun ada. Usaha saya selama ni macam-macam. Kalau ayah saya tu 500-600 sebulan dia habis untuk ubat, untuk vitamin. Kira dah duit ringgit bukan ukuran lah ya. Tak putus asa. Tapi saya rasa kali ni sangat-sangat berbaloi. Alhamdulillah. Saya rasa memang sedih lah hari tu. Tapi saya tak boleh nak bayangkan macam mana dia boleh berjalan tu. Sebab dah lama saya tak tengok dia berjalan sendiri. Balik kampung saya papah dia. Yelah ayah kita kan, kita bawa dia ke mana-mana, kita peluk, kita pegang. Satu tahap ayah tak boleh jalan. Ayah kita sakit, terlantar. Doktor dah berikhtiar macam-macam. Suplemen itu, ubat ini semua dah bagi. Tapi semakin teruk. Dengan berjumpa dengan velocity, subhanallah. Saya ingat ayah saya nak naik kerusi roda pun daripada lantai, dia terpaksa panjat dengan tangan dia. Kedua tangan dia, kaki dia memang tak tenaga langsung. Saya nak angkat dia di atas kerusi roda tu, saya pun rasa tak cukup nafas. Tapi saya memang tak boleh bayangkan macam mana dia boleh 3 hari saja boleh berjalan. Saya rasa tak percaya. Ya Allah Akbar. Maknanya sangat berkesan juga lah Bayu Velocity. Jadi kita difahamkan ayah tuan doktor tak dapat hadir bersama kita hari ini kan. Ya. Dan macam mana keadaan kesihatan dia sekarang? Hari tu saya balik. Saya balik memang sebab masa telefon tu saya dekat KL. Bila saya balik kampung, memang saya sendiri tengok dia berdiri tak macam dulu dah. Rasanya macam kita dah sama. Kalau dulu nak bangun tak boleh.
sekarang ni nak bangun tak payah bertongkat tangan. Astaghfirullahalazim ya Rabbi. Jadi mungkin Ada ke apa bukti-bukti yang kita Ya. boleh berkongsi? Mungkin kita boleh kongsi video. Kita ada video ya? Kita ada video. Ayah boleh. Okey, kita saksikan video kita sekarang. saksikanlah video ayah Tuan Doktor. Saya Haji Harun yang berumur 83 tahun telah mengalami sakit benda sakit jantung dan sakit oras saraf, tak dapat berjalan. Saya menggunakan gerokan dengan kursi roda. Kemudian saya menggunakan pergerakan dengan kursi roda, tak dapat berjalan selama setahun lebih. Kemudian manakala saya menggunakan tilang, apa tilang pun tak tahulah. Jadi pada 3 malam pada saya guna, saya bangkit daripada tidur rasa keras di lutut saya, sini saya. Saya pun cuba berjalan ke tandas. Kemudian boleh berjalan. Lepas pada itu, saya langsungkan lepas pada itu, saya lepas semayang, saya ucap Alhamdulillah, terima kasihlah di atas kebaikan Tuhan bagi dengan senjata katilang ni. Mudah-mudahan terus langsung boleh kuat lagi kata, insyaAllah. Jadi ada Alhamdulillah kata aku. Ini padangan. Ya, kegembiraan itu dapat dikongsi bersama kita semua. Jadi mungkin kita akhir katalah daripada Tuan Doktor. Banyak pengalaman doktor dengan ialah bidang kedoktoran, bidang profesional dengan produk BioVelocity. Apa share doktor pada semua yang boleh kita berkongsi lah. Saya share, saya bercakap sebagai seorang anak lah. Kita ni dalam dunia semasa kita hidup ni ada seorang saja ayah dan seorang saja ibu. Dan jasa-jasa mereka ni takkan dapat kita balas dengan apa cara sekalipun. Tapi ingatlah, mereka tidak pernah pun nak putus asa mendidik dan menjaga kita dari sejak lahir sampai sekarang. Dan apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita balas jasa mereka. Jangan berputus asa untuk merawat, cuba untuk merawat apa saja penyakit yang diorang ada selagi nyawa dikandung badan. Jangan putus asa. Kalau siapa-siapa yang ada penyakit macam ayah saya, jangan lambat. Berilah mereka pakai BioVelocity ni. Ya. Mungkin doktor ada nak ucapkan apa-apa terima kasih kepada mungkin kepada Encik Razali yang perkenalkan. Saya ucapkan terima kasih jugalah kepada syarikat yang mengeluarkan produk yang hebat ni, BioVelocity ni. Dan juga kawan saya yang memperkenalkan, Razali memperkenalkan tilam ajaib ni kepada saya. Doktor kata tilam ajaib. Wah. Jadi alhamdulillah lah, kita doakan sama-sama semoga ayah Tuan Doktor lebih sembuh semakin bertenaga. Jadi insya-Allah kita Saya Muhammad Fairuz Haji Abdul Wahab. Fairuz kita panggil Encik Fairuz Ya, ya. Dari mana ya? Dari Penang. Manggil dari Penang lah ni. Dari Penang. Ya Allah Akbar, dari Penang sanggup datang ni. Tepukan datang dari jauh untuk berkongsi testimoni. Ya, pastinya kita sangat menghargai segala pengorbanan untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi CDM, kita melihat seperti kanak-kanak biasa. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Seperti kanak-kanak biasa. Jadi apa sebenarnya Cik Firdaus, Cik Fairuz yang berlaku kepada adik Darwish? Okey, nak diikutkan Darwish
Dari lahir lagi dia lemah. Anak sulung ke? Ya, anak sulung. Oh, anak sulung. Lemas di dalam kandungan. Lemas dalam kandungan. Okey. Lepas tu lepas lahir tu dalam 42 minit baru ada respon lah. Kira waktu lahir dia degupan jantung dia tu memang low lah. Maknanya 42 minit sebelum itu apa keadaannya? Tak ada apa-apa Tak respon, ada selalu apa baby. respon langsung. Diam je. Kira dia keadaan biru, muka apa semua. Lepas tu kena tepuk dengan doktor pun tak ada respon lah. Saya dah fikir yang lain lah. So selalunya baby akan menangis kan bila Ya. ditepuk kan. Ya, Dan ini betul. tak ada respon. Tak ada respon. Okay. Kira, Selepas 42 minit. lepas Apa 42 berlaku? minit baru saya dimaklumkan oleh doktor pakar, kata dia dah normal lah dia punya heartbeat dia tu. Maknanya tak ada masalah lah. Dan menjalani kehidupan seperti biasa. Ya. Sehingga Okey, nak diikutkan kami dapat tahu kata Darwish ni dapat CP ataupun cerebral palsy. Dia efek dengan sistem otak dan juga saraf lah. Yang melibatkan saraf. Ya. Oh, okey. Dia start daripada umur setahun tu dia demam teruk. okey. Habis itu kami pun tak tahu kata dia tak boleh normal macam budak biasa kan. Dah pergi dekat doktor pakar tu cek, dia kata anak cik ada cerebral palsy. Kami pun tak tahu cerebral palsy tu apa. First time dengar lah First time. First time. Sampai buka maklumat dari internet tu baru tahulah dia kira kegagalan untuk sistem otak dengan kawalan saraf apa Banyak semua. saraf dan otot dia tak boleh berfungsi dengan baik. Ya betul. Oh, okey. Jadi keadaan fizikal dia apabila dia melalui usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kami tengok dia tak sama macam budak normal lah. Daripada umur 3 hingga 6 bulan tengok tak boleh nak angkat kepala, tak boleh mendongak. tak boleh nak dongak, tak boleh nak terlentangkan badan sendiri, tak boleh nak menerap, merangkak pun tak boleh. Kalau letak macam tu keadaan, daripada awal sampai ke sudah keadaan dia macam tu, tak boleh nak bergerak sendiri. Oh, maknanya masa tu kira Fairuz dah mula berikhtiar ataupun masih tengok lagi perkembangan dia apa Kira semua? waktu tu ada juga ikhtiar cara urutan kan. Lepas tu start umur setahun tu baru kami ambil langkah ikut prosedur doktor lah. Untuk dapatkan rawatan yang lebih untuk lanjut. dapat rawatan. Dan apa kata doktor? Okey, daripada juru pulih cara kerja tu, dia maklumkan perkembangan Darwish ni tak sama macam budak-budak normal lain lah. Lepas tu dia beranggapan antara 4 hingga 5 tahun baru dia nak boleh bergerak. Maknanya kena tunggu secara Kira secara fizikal dia kena buat fisioterapi. Hanya melakukan fisioterapi. Fisioterapi ya. Jadi mungkinlah apa perasaan sebagai seorang ayah dan ibu anak yang sulung pertama pula tu, anak pertama pula kan? tu. Kira kalau nak diikutkan ayam mata ni, memang kalau lelaki ni payah nak menitik ayam mata kan. Tapi bagi saya anak first ni kira kita jangka macam lain tapi jadi macam lain kan. Tapi alhamdulillah lah kira dari masa ke semasa dia dah beransur makin baik lah. Banyak macam-macam ikhtiar. Orang kata di mana ada doktor, di mana ada ubat, semua pergi sebab kita nak yang terbaik untuk Kira anak. daripada utara sampai selatan pernah bawa dia. Mana saja mana saja dengan terus tempat yang bagus kira saya akan bawa. berkorban segala wang ringgit, tenaga, masa. Ialah untuk anak yang tersayang Ya kan. betul. Jadi hari ini kita melihat keadaan beliau yang cukup berbeza. Jadi memang apakah beza banyak. apakah titik tolak sehingga datangnya satu sinar dalam keluarga? Okey, nak diikutkan titik tolak permulaan perubahan diri anak saya ni, Darwish Firdaus ni. Saya
ada jumpa kira kawan saya Habil lah, Encik Habil lah. Cik Habil yang perkenalkan Biovelocity ya. kepada Fairuz. Kira dia memang best friend saya daripada kecil lah. Kami daripada tadika sekali sampai sekarang kira tak pernah lost contact lah. Inilah kuasa sahabat kan. Silaturahim, Bila kita tahu satu produk yang baik, apa salahnya berkongsi pada sahabat yang lain. Persepsi pertama bila diterangkan mengenai Biovelocity. Terus terima atau macam mana? Kira Kita boleh saya bagi pernah Ya, insiden sebelum ni berdua. berapa kali pernah insiden sebelum ni? nak diikutkan tu kira banyak kali lah. Sampai yang paling teruk ni 13 kali. 13 kali, insiden. Awak langgar lori ke lori langgar awak tu macam mana? Kadang-kadang saya langgar. Habis tu kadang-kadang lepas langgar saya lah. Okey. Tapi alhamdulillah lah. Kira perubahan tu saya dapat kira pasal efek serta-merta. Saya tanya Habil, ni pasal apa? Rasa macam sakit migrain dengan sakit apa pangkai paha yang retak tu kan. Tu Habil pun terang kat saya, nah ni kalau nak tahu yang inilah salah satu kebaikan BV, dia ada respon secara maknanya sekian lama dengan satu prinsip yang tidak percaya kepada produk sebegini berubah hanya dalam masa 10 minit. 10 minit. Masa tu terus beli ke macam mana? tu pun rasa macam ragu-ragu lagi. Masih sedikit masih ragu-ragu lagi. Dan macam mana seterusnya boleh diberi kepada anak? Okey, lepas tu secara tak langsung saya dalam ragu-ragu tu saya terfikir walaupun saya dapat efek dalam 10 minit tu, saya terfikir anak lah. Ya. Pasal anak apa-apa pun saya tiap-tiap hari kalau kira boleh kita fikir anak dulu lah. Yalah, Apa pun betul kan? Diutamakan. Betul. Ya. Dan boleh kita kongsi dengan kawan-kawan kita bagaimana, berapa lama dia pakai, apa perubahan yang berlaku? Okey, nak diikutkan Habil kata tak apa Farul, ambil dulu, cuba macam mana kan. Lepas tu kira abang Habil cuba sandang saja kan macam mana. Lepas tu Habil kata kalau buka tu buat macam biasa, tidur apa kan. Lepas tu kira dah balik rumah tu hampak BV. Lepas tu tidur dengan Darwish lah. Alas lah, buat alas. Tengok macam biasa. Tapi memang waktu tidur sebelum guna BV, kira dia punya pergerakan dia tu memang terhad sangat. Sangat terhad. Memang kalau letak macam ni, mungkin kalau esok pagi pun kita akan tengok dia bergerak sikit macam tu lah. Kalau kata bawa dia pergi makan apa semua macam mana? Kira kalau ni memang dia keadaan dagu dia tu mencecah ke lantai. Kalau macam kita letak kan, dia tak boleh nak. Kalau letak di bawah, dagunya mesti sentuh dengan lantai. Dia memang kira lembut lah badan dia tu. Memang tak terdaya untuk dia angkat sendiri. Tidak ada kekuatan langsung Jadi berapa hari, berapa lama pakai, apa terjadi? Okey, nak diikutkan lepas 2 minggu saya tengok pergerakan Darwish ni memang beza sangat lah. Ada perbezaan dalam masa 2 minggu? Dia beza dalam 2 minggu tu. Tangan dia fast movement lah, kira gerak cepat. Habis tu kaki pun dia gerak cepat. Kalau sebelum ni macam, kalau tak macam tu Kira macam tu lah. memang payah sangat nak bergerak. Allah, 2 minggu, ya Allah Akbar. Lepas tu kira dia boleh menerak. Dan paling drastik waktu 2 minggu ke 3 minggu tu dia boleh merangkak. Boleh merangkak. Dalam masa 3 minggu yang flat boleh menyerap dan terus merangkak. Kita tak video yang asal kita ada video Mungkin kita ada video. Boleh kita saksikan kita video boleh kongsi Darwish bersama-sama.
itulah kan. Bila anak yang lumpuh terbaring, apa perasaan seorang ibu untuk kita berkongsi dengan semua? Macam ayah dah putus asa dah. Ayah tak tahu nak apa dah. Tapi bagaimana perasaan seorang ibu bila melihat anak sendiri? Boleh kita berkongsi? Saya macam ni pun saya dah rasa alhamdulillah, walaupun dia tak boleh nak jalan lagi, tapi saya rasa bersyukur sangat sebab dia dah boleh bercakap. Saya faham apa yang dia cakap. Kalau sebelum menggunakan Bayrus tak boleh cakap, tak boleh sebut mama apa semua. Dia memang anak istimewa lah buat saya. Jadi kita sama-sama mendoakan lebih kurang 2,000 usahawan yang berada di sini. Kita sama-sama mendoakan kehendak ilahi moga Darwish selepas ni boleh berjalan normal.